kita start nah. Okey, baik. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. So, lama tak live dekat Facebook. So, kali ni sebelum ni duk live dekat TikTok saja. So, kali ni kita buat kelainan sikit ujung-ujung ni. Ujung bulan puasa kita start buat live dekat Facebook nah. Okey. So, untuk topik kita hari ni, kita tunggu lagi dalam 30 second, lepas tu kita start lah untuk topik kita hari ni. Topik hari ni kita mengenai apa itu leaky gut nah. Ni seronok sikit sebab dia boleh lukis. Kalau dekat TikTok tak boleh. Apa itu leaky gut? Okey, Ahmad Firdaus, terima kasih buat live Facebook. Ramai klien tak boleh buka live TikTok sebelum-sebelum Syukur Bos. Okey, baik. So kita buat yang ni senang sikit untuk kita tengok. Bukan senang, saya boleh tulis, mudah. So minta maaf lagi. Okay, saya kena tengok nota. Waalaikumsalam Puan Zalmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita start dengan introduction dulu mengenai untuk definisi leaky gut. Sebab sebelum ni kita punya live duk cerita pasal kata leaky gut ini menyebabkan berlakunya masalah gastrik. Leaky gut ini menyebabkan berlakunya masalah GERD. Leaky gut ini menyebabkan berlakunya masalah anxiety. Leaky gut ini menyebabkan masalah histamine intolerance. Leaky gut ini menyebabkan masalah vertigo. Jadi sakit sendi, apa semua segala benda. Orang pun blur tau. Apa benda sebenarnya leaky gut ni boleh menyebabkan semua benda ni berlaku. So, kali ni kita explain dengan jelas sikit dan okey. Sebelum tu sebelum kita pergi tempat lain, saya akan nak jawab satu soalan mengenai kencing kotor. Kencing kotor ni selalu orang komplain tau, kencing kotor ni. So, kita jawab dulu soalan mengenai kencing kotor. Volume semua clear? Mikrofon semua clear? Kalau clear, tolong komen lah. Okey, kencing kotor ni disebabkan oleh masalah gut dysbiosis. Maksud dekat gut dysbiosis ni adalah ketidakseimbangan bakteri usus. Itu sahaja tau. Ketidakseimbangan bakteri usus. Okey. Ketidakseimbangan bakteri usus ni akan menyebabkan mudahnya berlaku jangkitan pada kita punya salur kencing. Itu sahaja. So, dia macam ni ya. Penggunaan antibiotik diperlukan dalam kes ni. Cuma kita akan start dengan oral tu dulu. Kalau oral tak jalan dalam masa 4 ke 5 hari, tetap rasa pedih, rasa sakit pinggang, then baru kita akan ambil antibiotik. So, tapi kalau ambil antibiotik ni perut akan terbalik jugalah, no? So, agak leceh kalau perut tu terbalik. Okay. So, kita berbalik balik tu, apa itu leaky gut? Leaky gut ni bermaksud berlakunya, saya guna bahasa yang paling simple supaya semua orang boleh ikut. Okay. Leaky gut ni bermaksud berlakunya radang pada usus kecil. Okay, nah. Berlaku radang pada volume rendah sikit lah. Saya adjust volume. Volume rasa tinggi dah ni. Okey. Tuan Jigging Fever, saya nak makan Panadol pagi ni, hadir. Yang tu sebab panas badan, yang tu saya dah bagi dah untuk tuan, dia punya tips. Sebab apa jadi panas badan tapi dia tak demam lah. Okey. Berlaku radang pada dinding usus menyebabkan satu,
bukaan pada dinding usus kita tu dia menjadi lebar sedikit. Okey, bukaan pada dinding usus jadi lebar sikit. Jadi lebar sedikit. Bermaksud pada dinding usus kita, bukaan antara sel dia tu, so kita ambil image macam ni image macam ni. Okey. Dia hanya membenarkan saiz makanan yang telah dicerna atau dihadam dengan sempurna masuk. Dia kena hadam dengan sempurna dulu. Dia mula cerna dulu. Lepas tu dia hadam. Okey. Dia hanya membolehkan saiz partikel makanan yang telah terhadam masuk melalui bukaan antara dinding sel usus kecil kita ni. Okey, ini usus yang sihat. Okey. Tapi kalau untuk usus yang berlakunya radang, inflamasi pada dinding usus kecil tu, maksud bukaan antara dinding sel tu dia makin lebar. Okey. Ini menyebabkan makanan yang dicerna tak sempat hadam lagi boleh masuk melalui bukaan dinding sel ni. Sel dinding perut kita ni. Dia saiz yang lebih besar dia boleh masuk. Dan benda ni akan trigger kita punya sistem imun untuk trigger, mudah kata allergic reaction lah permulaan tu reaksi alergik. Okey. Yang mana dia akan membebaskan satu benda digelar sebagai histamin. Okey. Harap semua dapat ikut tau benda ni. Benda ni dia asas. Kalau tak dapat ikut ni, blur orang jadi nanti. So, saya ulang sekali lagi Leaky gut ni bermaksud berlaku radang pada dinding usus kecil yang menyebabkan bukaan. Yang menyebabkan bukaan pada dinding usus kita tu dia menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Bukaan pada dinding usus ni pada peringkat bermula, kalau dia tak radang, dia hanya membolehkan makanan yang tercerna saja, yang terhadam saja masuk. Makanan kita ni mula-mula dia cerna dahulu. Dia masuk proses, masuk perut, proses pampang. Lepas tu bawa keluar enzim, lipase, amylase, protease. Lepas tu jus empedu lagi untuk nak cerna benda ni. Bila dia cerna komplit, baru dia jadi makanan yang hadam yang sedia untuk diserap masuk melalui bukaan sel tu. Tetapi orang yang mengalami masalah yang leaky gut ni, bukaan dia tu dekat usus kecil dia tu besar. So, makanan yang tak sempat nak proses lengkap lagi, yang baru masih di peringkat cerna ni, boleh masuk ke dalam bukaan tu sebab dia dah jadi besar dah. Dan benda ni yang trigger allergic reaction. Leceh. Leceh bila dia trigger allergic reaction tu. So, kita tengok balik Bila trigger allergic reaction, dia akan trigger satu sebelum yang menghasilkan histamin ni dipanggil sebagai mast cell. M-A-S-T-C-E-L-L. Okey, mast cell. Mast cell dia ni, bila dia trigger, dia nampak saja benda sing yang dia kata, tak kenal lah benda ni, apa dia? So, mast cell ni akan trigger untuk penghasilan histamin. Histamin partner in crime. Dia bawa kawan dia sekali tau. Okey, harap semua boleh ikut lagi. Dia akan bawa prostaglandin. Saya tak mau go deep sangat. Simple je. Prostaglandin dengan leukotrienes. Kira dia ni orang kata macam gangster lah. Dia histamin datang, dia kena bawa anak buah dia sekali. Prostaglandin dengan leukotrienes. Prostaglandin dengan leukotrienes ni ejen radang. Okey. So bila dia akan pergi dekat tempat yang berlakunya masalah tadi, dia akan menyebabkan lebih lagi. Saya guna color lain Okey. Sebelum saya pergi tu, histamin, prostaglandin, leukotrienes. So, bila dia keluar dekat sini, sepatutnya dinding usus kita menghasilkan satu benda yang dipanggil sebagai diamine oxidase. Yang saya sebut sebagai DAO ni. Yang ni dinding usus kita sendiri hasilkan. Ni yang hasilkan. Saya color biru sedang sikit. Ni, dinding usus kita ni hasilkan. Kita tak ikut detail sangat. Okey.
Dinding usus kita hasilkan satu benda disebut sebagai diamine oxidase. Diamine oxidase saya cat kali hijau. Okey, ini diamine oxidase. Okey. Kalau untuk bila berlaku kerja diamine oxidase ni, dia adalah untuk menguraikan atau metabolize histamin kepada benda yang harmless lah, yang tak membawa masalah. Dia uraikan histamin. So kalau perut tu sihat, tak ada masalah, histamin tu pergi, dia akan diurai oleh diamine oxidase ni. Bila diamine oxidase tu urai, dia jadi harmless lah, tak ada masalah. Tapi untuk perut yang bermasalah, dia tak boleh nak menghasilkan diamine oxidase sebab diamine oxidase ni dinding usus kita yang hasilkan. So bila dinding usus kita tak dapat menghasilkan dengan penuh, ditutup, ada sikit saja. Okey, lepas tu histamin ni datang, saya cat color orange lah. Cat color orange tu dia. Mana ni? Okey. Tu histamin datang ramai. Dia datang ramai. So bila kurang diamine oxidase, kita tak boleh menguraikan histamin yang terhasil ni. Condition ni yang kita panggil sebagai histamine intolerance. Ini sajalah. Pada peringkat awal, histamine intolerance ni dia tak ada apa sangat tau. Dia setakat bloated, dia kembung biasa saja, tak ada masalah. Okey, kalau boleh minta share like, minta tekan like, minta tekan love semua sikit bagi orang ramai boleh tengok lagi live ni nah. Especially family MBB. Okey. Mana tu histamine intolerance. Okey, condition ni sebagai histamine intolerance. So, histamine akan ada banyak dekat sini. Problem dia, histamin ni dia boleh merosakkan keseimbangan bakteria usus. So, start awal tu kita akan jadi masalah seborrhea, intestinal bacterial overgrowth. Tubuh badan kita akan lagi mudah menghasilkan angin, menyebabkan kita terperangkap dalam mode sympathetic dominant, lawan atau lari. Time tu havoc akan jadi satu badan lah. Okay, so kita tengok mana saya punya ni. Okay, so kita tengok penyebab utama untuk berlakunya masalah histamin, berlakunya masalah leaky gut. Penyebab utamanya adalah stres. Dia tak ada benda lain, stres saja menyebabkan masalah ni. Stres ni ada 3, mana emosi, fizikal, dan juga makanan. Makanan dan ubatan ni sekali. So, makanan dan ubatan ni dia kategori sebagai chemical. Okay. So, emosi ni kalau berlaku trauma lah, especially daripada kecil, benda tu duk berulang-ulang dalam kita punya kepala, yang tu memang problem lah. Yang tu dia akan ulang-ulang orang tu stres, hari simpan dendam, benda tu akan menyebabkan berlakunya masalah leaky gut. Okey, nanti saya explain bagaimana. Untuk fizikal pula, masalah tulang belakang lah selalunya. Tulang belakang bengkok, slip disc, sekian-sekian, ini akan menyebabkan berlakunya masalah leaky gut. Makanan dan ubatan, kalau makanan ni selalu orang buat salah dekat sini, iaitu tepung, minyak sayur. Minyak sayur ni daripada sumber bijirin. Bijirin punya bijirin lah. Nombor 3 ni susu. Okey, saya explain benda yang orang paling minat sekali berkenaan susu lah. Bukan susu ni sunnah Nabi ke, kena minum susu ni bagus apa semua. Okey, tak apa, saya je lah. Susu, kalau ada saya share untuk paper sana. Asia.
Okey. Macam mana ni? Ya. Lactose intolerance in various ethnic group in Southeast Asia. Southeast Asia ni bermaksud kita lah, no? Belah yang Kamboja, Thailand, Vietnam, Malaysia, Brunei, Sabah Sarawak, Indonesia. Itu gila sebagai Southeast Asia. Kita Southeast Asia kekurangan satu enzim yang dipanggil sebagai lactase. Yang ni secara genetik kita memang tak boleh lawan ni ya. Kita memang impossible boleh lawan. Dia secara genetik kita kekurangan enzim lactase. Kita ni satu keturunan belah Southeast Asia lactase deficient. Kita tak boleh nak hadam laktos dengan sempurna. Laktos ni orang panggil gula daripada susu. Simplified form dia gula daripada susu lah. Gula dari susu. Ini untuk orang Melayu ni. Kita memang tak ada kebolehan untuk nak hadam susu. Okey, dia berbeza dengan penduduk Eropah Utara. Okey. Penduduk Eropah Utara dia ada mutasi jin yang membolehkan mereka ni ada lebihan laktis untuk nak hadam laktos daripada diet dia. Dia boleh minum susu banyak. Ini untuk orang Eropah Utara boleh minum susu banyak. Dia tak ada masalah bagi mereka ni. Sebabnya adalah dia berevolusi. Okay, dia evolve daripada dia punya diet tu sendiri. Mereka orang Eropah Utara ni dah minum susu sejak berzaman dari dulu-dulu lagi. Compare dengan kita. Kita ni orang Southeast Asia bukan peminum susu. Kita ni tak minum susu. Cuma pada tahun 1980-an, penghujung 1970, start 1980, kita digembar-gemburkan lah oleh syarikat yang bawa susu supaya kata susu ni minuman yang sihat. Nah, dia tak sihat. Untuk orang Southeast Asia kita tak boleh minum sebab kita lactase deficient. Itu bukan minuman kita. Okey. Okay. Saya tengok komen ni lawak sikit ni, tapi tak apa. Kita bukan peminum susu nah. Bila kita tak dapat menghadam susu dengan sempurna, especially lactose ni, apa yang akan berlaku? Dia akan menyebabkan bakteria usus kita akan ambil gula ni, especially dekat usus besar, jenis Staphylococcus E. coli ni, dia akan makan gula ni, dia akan bebaskan gas dan juga histamin. Dan benda ni akan menyebabkan berlakunya keradangan pada usus besar dan usus kecil. So, problem tau. Problem. Minyak sayur daripada sumber bijirin ni, saya jelaskan lagi supaya semua orang boleh faham. Jadi macam canola oil tak boleh lah. Canola oil, minyak jagung, minyak pada seeds daripada bijirin ni tak boleh. Nah, memang tak boleh sebab dia tak stable, dia rancid. Dia bersifat oksidan. Bila masuk dalam tubuh badan, dia akan oxidize kita punya sel. So leceh. Benda yang tak sepatutnya berlaku, kita ambil memang akan jemput masalah lah. Tepung gluten. Ini paling core sekali tepung gluten. Semua orang tahu dah, memang tak boleh makan. Semua orang tahu dah. Tepung gluten ni tak boleh makan. Lepas tu kalau tepung beras boleh tak? Kalau untuk peringkat permulaan MBB, saya kata memang tak boleh makan lah. Tepung gluten ni memang tak boleh makan. Untuk peringkat permulaan MBB, jangan makan tepung beras, jangan makan. Tapi bila dah naik intermediate kepada advance, boleh makan. InsyaAllah boleh. So, semua benda ni adalah penyebab utama berlakunya masalah leaky gut itu sendiri. Leaky gut ni. Emosi, Fizikal ni kata-kata masalah tulang belakang, aksiden tulang belakang patah, dia akan jadi masalah leaky gut sebab dia menyebabkan berlakunya stres secara kronik pada tubuh badan. Dia akan perangkap tubuh badan simpatetik dominan, menyebabkan kekurangan bekalan darah dan saraf pada penghadaman.
kekurangan bekalan darah dan saraf pada penghadaman akan mencacatkan sistem penghadaman itu sendiri dan tempoh jangka masa yang panjang. So kita akan wajib kena masalah leaky gut kalau kita ada masalah tulang belakang dan tempoh jangka masa yang panjang lah. So emosi perkara yang sama juga berlaku. Okey, punah harapan. Mudah sedih tu stres juga kan. Mudah sedih tu kalau ada masalah anxiety disorder, mudah sedih, depression, itu perkara biasa. Okey, so kita tengok lagi. Kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Antara penyebab lain, infection ni jarang lah. Infection, imbalance in gut microbiota. Kalau untuk berlaku gut imbalance, bakteri usus lah sedang kata, ataupun dipanggil sebagai gut dysbiosis. Untuk berlaku masalah gut dysbiosis ni susah. Kalau secara naturalnya sangat susah. Tapi kalau kita belasah makan 3 benda ni, minyak tepung, minyak sayur dengan susu, confirm gut dysbiosis mudah datang lah. No? Tapi kalau berlaku kalau kita MBB, ada susah kalau datang sendirinya. Okey, ubat secara generous ya, segala jenis ubat mudah akan menjemput masalah leaky gut, segala jenis. Sebab apa? Sebab dia mengubah fiziologi Bermaksud mengubah fiziologi ni, mengubah cara badan manusia berfungsi normal. Cara berfungsi normal. Ini je kes dia. Bila ada ubat yang mengubah cara berfungsi normal tubuh badan, contoh ubat tahan sakit. Ini akan menyebabkan berlakunya stres pada tubuh badan. Bila stres, ingat ni saja. Bila tubuh badan stres, ingat ini saja. Dia akan masuk mood lawan atau lari. Tak susah pun. Pegang dia punya konsep ni saja. Mood lawan atau lari. Bila masuk mood lawan atau lari, dia akan mengurangkan bekalan darah dan saraf pada penghadaman. Penghadaman ni kan, orang ingat, sekali orang silap faham. Penghadaman ni bukan perut dengan usus saya tahu. Penghadaman ni bermula pada kita punya mulut, kita punya kelenjar ilio, pergerakan lidah kita, cara kita kunyah, tengkok kita punya esophagus untuk kita menelan, masuk kepada kita punya perut, fungsi dia menghasilkan asid perut, menghasilkan enzim, kita punya pundi bedu, kita punya pankreas, kita punya usus kecil, kita punya usus besar, kita punya buah pinggang, kita punya hati, kita punya pundi kecing, semua tu sampai ke usus besar, sampai ke lubang dubur, semua tu sistem penghadaman kita akan terganggu. Semua sekali ya. Sebagai contoh, kalau berangin, perasaan tak tekak jadi terdekat, nak menelan susah. Perasan tak mulut air liur jadi kering? Perasan tak kita mudah tergigit kita punya bibir? Perasan tak mudah tergigit kita punya lidah? Perasan tak kita punya kemud usus tu dia jadi perlahan menyebabkan berlakunya masalah sembelit? Perasan tak najis kita berubah color? Dia nak jadi color kuning, dia nak jadi color grey, macam-macam color lah. Perasan tak mudah nak jadi buasir? Sebab apa? Sebab kemutan usus besar tak sama timing dengan kemutan dubur. Semua benda ni akibat masalah stres saja, masalah angin. Okey, satu lagi. Perasan tak bila kita kembung tangan nak start kebah. Dia nak start kebah, dia nak start lengah. Sebab apa? Bila kita masuk mode sympathetic dominant ni, macam saya explain ni, mode lawatan lari ni, selain pada sistem penghadaman, dia akan kurangkan bekalan darah pada kaki, pada tangan dulu. Okey, pada tangan. Sebab tu dia mudah rasa kebas. Sebab tu dia mudah rasa lengah.
Sebab tu dia mudah rasa tak larat ni nak angkat tangan. Tak larat. Sebab tu dia nak rasa mencucuk-cucuk. Mencucuk-cucuk. Sebab masalah tu. Dia sebab tu juga dia nak rasa sejuk. Sejuk tak tentu pasal. Sebab darah susah nak berjalan. Dia mengurangkan bekalan darah dan saraf. Kita punya blood circulation tak elok. Perjalanan darah tu tak elok. Memang mudah kebah lah. Dan satu lagi untuk explain dia kurangkan bekalan darah dan saraf kepada pinggang ke bawah. Sebab tu kalau berangin, kaki tu jadi lembek, lutut tu jadi lembut, nak berdiri tu susah. Apa lagi? Kaki jadi lengah. Ada masa tapak kaki jadi sakit, ada masa kaki jadi kebas. Sebab ini sahaja. Ingat pegang ni bila stres, dia akan mengurangkan bekalan darah dan saraf kepada penghadaman. Penghadaman ni termasuk mulut, tekak, perut dan segala-galanya yang tadi saya sebutkan tadi. Tangan kita akan jadi kebas sebab dia cut off, kurangkan bekalan darah. Sama juga pinggang ke bawah. So kalau jadi nanti insyaAllah kita dah tahu dah dia punya jawapan dia tu. Okay, untuk Nick Tigo, kalau slip disc macam mana tuan? Kalau slip disc wajib dia akan menyebabkan berlakunya masalah digestion ni lah. So kena selesaikan masalah slip disc ni, kena buat fizio dan segala-galanya yang perlu kita buat untuk selesaikan masalah tu. Okay. So kita teruskan lagi. Untuk slip disc lah. Untuk masalah ni orang kata adakah boleh disebabkan oleh masalah genetik? Genetik tak anak. Genetik ya. Bermaksud contoh kalau orang kata masalah perut ni boleh disebabkan oleh genetik. Sebab ayah saya ada, mesti saya ada. Betul? Satu, disebabkan kita mewarisi cara pemakanan yang tak betul. Disebabkan mewarisi cara pemakanan tak betul. Sebagai contoh, macam ayah saya yang buat hafai ni lah. Ayah saya yang buat hafai ni, dia suka makan macam biskut-biskut, keropok, makan pelik-pelik apa semua. Dia suka lah Maggi apa semua kan, burger. Dia makan start tu daripada zaman universiti. Zaman universiti dia start develop untuk masalah gastritis yang sangat teruk. Masalah GERD, reflux, anxiety, vertigo. Waktu tu tak wujud lagi term-term ni. Sekarang ni baru wujud masalah leaky gut apa semua ni kan. Tapi saya tak mewarisi cara makan tu. Saya tak minat. Sebab tu saya tak ada masalah digestion, tak ada masalah perut. Okay, satu lagi, kalau disebabkan genetik, macam saya kata macam susu tadi, kita sebagai genetik orang Southeast Asia tak boleh minum susu. Tapi orang Eropah Utara ada. Tapi bila kita import cara pemakanan sana, bawa datang ke sini, kita makan, tak kena dengan kita punya gut microbiome, flora dan fauna kita, memang dia akan menyebabkan menjadi masalah perut masalah digestion ni, masalah leaky gut. Okey. Harap menjawab soalan. Okey. Waalaikumsalam tuan. Kalau pucat pun sama juga. Sama. Dia akan jadi sama. Pucat ni bermaksud mudah saja akibat kekurangan bekalan darah pada kawasan tersebut lah. Kalau especially orang tengok tangan tangan ni pasal pucatnya, lepas tu kebas pula, rasa macam nak mati dah ni. Tidaklah, sebab tengah kembung sebenarnya tu. Bila kita kembung, badan kita akan masuk mood lawan atau lari ataupun dipanggil sympathetic dominant ni, dia akan mengurangkan bekalan darah dan saraf terutama pada tangan kita ni lah, tangan kita. So kita akan start nampak kebah. Bila kebah tu kita tengok pucat pula kan. Lagi kita panik, lagi kita gelabah, lagi dia jadi pucat lagi. So relax sajalah sebab kita dah tahu dah maklumat ni dengan ikut live ni. Okey, baik. So kita tengok lagi tips. Bukan tips lagi, kita tengok ikut Okey, untuk simptom masalah leaky gut ni. Okey, Sat. Sebelum kita tengok simptom, kita tengok trick dia punya cara untuk diagnosis, cabaran untuk diagnosis masalah leaky gut ni. Sebab kalau kita pergi hospital, saya yakin semua orang dalam grup ni dah pergi dah kot semua orang live ni, cabaran diagnosis untuk leaky gut. Dia tak ada diagnosis yang spesifik untuk masalah ni Kita based on symptom sahaja.
Sebab kita tak standardized test. So, boleh jugalah kalau kita nak tengok untuk zonulin punya level. Zonulin level. Lepas tu kita punya lactulose. Tapi yang ni orang kata tak apa nak tepat sangat lah. Senang kata, kalau macam saya kata untuk masalah leaky gut, kalau dah start jadi masalah anxiety, wajib tu berpunca daripada masalah leaky gut. Tak ada benda lain lah. Kalau perut dah start berangin, kita kata disebabkan oleh masalah histamine intolerance. Kalau masalah histamine intolerance, most of the time akan disebabkan oleh masalah leaky gut. Kalau dia ada masalah GERD, acid reflux, dia maksud dia kena ada satu benda yang boleh trigger dia punya stres. So apa yang boleh trigger dia punya stres secara tiba-tiba ni? Selalunya oleh kita punya mast cell activation syndrome lah, disebabkan oleh masalah histamine intolerance. Kita kata berpunca pada masalah leaky gut jugalah. So benda tu kita based on symptom saja. Sebab dia tak ada test yang spesifik untuk mengatakan, untuk dia letak label atas kepala tu, okay, orang ni leaky gut. Dia tak ada lah. So yang itu masalah perubatan sekarang, tapi insyaAllah nanti akan ada lah. So kita tengok untuk treatment strategies. Treatment strategy. Okay, kita tengok simptom dulu lah. Simptom macam saya maklumkan tadi, vertigo. Semua ni boleh tengok dekat saya punya TikTok, sebab saya dah explain dengan jelas dah macam mana betul jadinya masalah vertigo. Tapi kalau nak saya cerita kat sini pun boleh juga. Cover je lah, cover je kata saya nak cerita untuk vertigo, untuk masalah anxiety, masalah depression, masalah panic attack. Apa-apa saja masalah kalau berkaitan dengan mental kita, tak boleh nak tidur, semua ni adalah masalah disebabkan oleh leaky gut. Dia tak ada benda lain, dia impossible. Sebab nak ada semua ni, kita kena ada masalah histamine intolerance. Histamine intolerance akan menyebabkan keradangan pada HPA axis, iaitu pada kita punya hypothalamus. Hypothalamus ni satu benda kecil saja dia duduk dalam otak kita. Saat saya buka. Ini mana hypothalamus tak clear sikit. Mana hypothalamus yang clear? Ni hypothalamus. Dia duduk dalam bahagian dalam otak kita. Kalau kita ada masalah histamine intolerance, kita akan tahu histamine akan bawa dia punya kawan prostaglandin dengan leukotrienes, dia akan menyebabkan radang pada hypothalamus ni. Hypothalamus ni dia bertanggungjawab banyak kerja dia. Antara tugas dia adalah kawal kita punya emosi dan kawal kita punya kitaran tidur dan jaga ni, orang panggil circadian rhythm ni. Okey, kalau berlaku radang dekat situ, memang automatic kita akan trigger masalah anxiety, depression, panic attack dan sekian, tak boleh tidur semua segala bendanya, no? So, apa cara dia adalah kita kurangkan keradangan dahulu supaya kita boleh rest. So, anxiety tu makin lama makin hilang, so slow, dan kita boleh tidur semula, no? Okey. Connection. Letih berpanjangan. Dia sebenarnya panjang, letih berpanjangan ni jauh gak lah dia punya cerita. Dia macam mana daripada stres tu kita ada masalah cara untuk tukarkan gula kepada tenaga. Kita akan masuk lagi glycolysis secara anaerobik. Panjang cerita dia tu. Tapi semua dia disebabkan oleh masalah leaky gut. Okey, sakit kepala pun disebabkan oleh masalah leaky gut, headache, migraine. Ni semua masalah leaky gut. Sebab tu bila kita suruh orang amal 5+, lepas tu praktis MBB betul-betul, semua benda ni hilang. Kecuali dia start makan balik benda bukan-bukan lah, iaitu 3 benda tadi tu. Tepung, minyak sayur dengan susu. Confirm datang balik. Dia tak datang balik secara tiba-tiba lah. Dia akan datang balik tempoh macam 2 minggu, 3 minggu selepas makan benda mengarut tu. Dia say hello balik lah, no? Kita tengok lagi Ustaz.
connection with autoimmune, potential link to other health issues. Okay, ini juga akan menyebabkan berlakunya masalah eczema, masalah gangguan pada mood, macam cakap, dan food sensitivities ni maksud dia allergic dengan certain food lah. Sebagai contoh. Untuk MBB beginner, permulaan MBB, kita tak bagi dia makan sayur-sayur yang advance lagi. Contoh macam sayur batang keras. Sayur batang keras atau sayur mentah. Sayur batang keras, sayur mentah. Contoh ulam-ulam kita tak bagi. Lepas tu contoh benda yang jenis tinggi histamin sedikit seperti budu, belacan. Ni tak boleh lagi sebab tinggi histamin. Lepas tu sayur cruciferous berjenis macam brokoli, legum. Yang ni kita tak bagi sebab dia tak boleh makan punya. Confirm dia akan bloating. So sebab tu saya antara benda yang saya tengok dekat TikTok kata sayur-sayur yang penyembuh gastric GERD, makan brokoli. Memang ke laut. Jadinya benda ni dia bukan boleh ambil pada internet buta-buta saja, tak boleh tahu. Benda ni kena go to experience. Kalau dia ambil buta-buta menderita orang nanti. So benda ni tak boleh makan lagi. Tapi berbeza dengan intermediate. Intermediate ni bermaksud bila dia dah start Half-5, Happy D dengan Real B, lepas tu dah start bersenam. Okay, diet dia boleh jadi besar. Yang ni dah boleh start makan dah. Yang ni boleh start makan dah. Yang ni boleh start makan dah. Tapi ada certain sayur yang dia tak boleh makan lagi. So bila dia naik advance, bermaksud dia boleh exercise dengan steady saja. Bila dia berlari tak trigger, bila dia lari tak trigger simptom, bila dia angkat berat tak trigger simptom. Dia makan benda-benda yang tinggi histamin, makan sardin tak trigger simptom. Dia itu kita consider advance lah. Dia maksud diet dia semua boleh makan kecuali 3 benda tu, tepung, minyak sayur dengan susu. 3 benda ni saja dia tak makan. Yang lain semua dia makan. Okay, untuk diet. Tapi kalau untuk orang tak tahu apa bab ni, dia makan benda dalam tak ada knowledge, trigger. Sampai satu masa dia makan bubur dengan sup kosong ajalah. Lepas tu dia kuih lama sakit. Berat badan makin turun, berat badan makin turun, makin tak larat. So problem itu. So kalau ada tahu yang mana buat macam tu, so lah practice MBB dengan 5+ ni. Okay. So kita tengok connection with autoimmune disease, autoimmune lah. Masalah gout, masalah cirrhosis, masalah kulit, even masalah heel spur, sakit tumit, masalah panas tapak kaki, masalah panas betis, tak tentu pasal ni, ataupun generally masalah saraf lah. Kalau kita sebut semua benda tu, terutama yang panas tapak kaki tu kan, doktor setakat bagi B12 ajalah. Yang mana tak erti dia bagi 12. Dia kata masalah saraf kena ambil B12. Kawan tu ambil lah B12 sampai ke sudah, tetap tak soft. Dipanggil sebagai mecobalamin lah, mecobalamin. Ni mini B12 saja. Orang dia cakap ubat saraf kan. Tak ada, dia vitamin B12 saja. So benda ni tak ada function pun. Kalau ambil dalam situasi ni tak ada function. Sebab apa saya jelaskan. Untuk nak serap vitamin B12, penting kita punya bakteria tu sendiri, bakteria usus kita. Sebab bakteria usus kita ni lah yang sintesis. Okay. Yang sintesis. Sintesis ni maksud dia menghasilkan. Nombor 2, dan absorb, menyerap vitamin B ni. Dia nama dia sekian-sekian, saya pun dah lupa dah. Tapi dia tetap bakteria usus lah. So, kalau kita kehilangan bakteria usus ni, ini akan menyebabkan kita kehilangan kebolehan untuk menyerap vitamin B. Dia makan pil lah vitamin B banyak mana sekalipun. Kalau orang tu trigger teruk, dia try makan B 3 lori pun dia takkan ada kesan. Sebab saya pernah tengok dah benda ni. Saya pernah tengok dah. Orang tu ada masalah, macam saya cakap tu, sekian selama 3 tahun makan vitamin B hari-hari, tak ada kurang langsung pun.
Tapi bila ikut saja Amal Half Plus, practice MBB, dah reda sikit, dan kita on Happy D. Happy D ni vitamin D. Kenapa vitamin D ni diperlukan untuk nak menyerap vitamin B12? Vitamin D, Happy D ni ya. Sebab vitamin D inilah yang bertanggungjawab untuk bantu usus menghasilkan bakteria usus untuk menyerap vitamin B12 ni. Tanpa cukup vitamin D, kita takkan ada bakteria usus untuk menyerap vitamin B12. Automatik kita akan berlaku kekurangan vitamin B ni. Itu sahaja. So kita top up vitamin D dulu. Wujudkan balik bakteria usus ni. Kena fiber sekali ya. Lepas tu top up vitamin B12 baru ada function. Sebab tu kalau kita ikut tengok betul-betul formula MBB tu, kita ambil half-life MBB dulu, lepas tu kita ambil Happy D, lepas tu baru kita ambil Real B. Kita tak ambil Happy D tu Happy D dengan Real B terus kita tak ambil macam tu. Kita ambil Happy D dulu bagi rasi sebab dia akan ada allergic reaction. Dia impossible kalau orang tu ada masalah leaky gut, dia terus ambil vitamin D top up, dia tak ada allergic reaction. Mustahil, dia akan bloated, dia akan mual apa semua. Untuk peringkat permulaan. Dah rasi dengan vitamin D, baru kita top up untuk vitamin B. Baru dia akan rasa lagi okey, baru ada improvement lah. Okey. Sedikit dah melalut sikit kat situ. So untuk masalah diabetes. Diabetes ni panjang cerita juga, tapi tak apalah, saya buat topik untuk dia sendirilah nanti. Okay, so treatment strategies. Macam mana cara untuk merawat masalah ni? Okay, so Farisha Fatin. Adakah anxiety boleh mengakibatkan pensan? Pensan ni jarang berlaku lah. Kelam mata rasa nak rebah tergolek tu adalah, tapi dia tak pensan. Okay. So, treatment strategies untuk masalah ni. Diet modification. So, antara benda yang diperlukan untuk nak mengatasi masalah ni, regardless to contrary belief kan, fiber dalam bab ni penting. Tapi jenis fiber macam mana? Itu satu persoalan dia, jenis fiber macam mana? Kalau orang tanya saya sendiri pun tak tahu. Saya sendiri pun tak tahu nak jawab secara spesifik jenis macam mana. Sebab fiber yang saya gunakan dalam kes untuk nak rawat masalah ni, saya guna half-life. Kalau orang kata kalau tak ada half-life ni, dah buat macam mana? Saya terus terang saya sendiri jawab saya tak tahu. Itu saya surrender. Saya sendiri jawab saya tak tahu bab ni. Sebab saya guna untuk half-life ni, dia paling work sekali lah. Paling work sekali. Kalau orang tanya macam mana nak buat selain pada half-life, bukan saya nak menjual half-life ke apa semua. Tak pun. Sebab saya sendiri tak tahu. Sebab saya pernah cuba macam-macam kaedah lah. Suruh makan sayur ni, suruh makan sayur. Baik, saya uji kaji banyak dah ke orang ni. Okay, banyak dah orang jadi test subjek ni. So makan sayur ni tanpa ambil half-life. Makan sayur ni. Tak jadi. Sebab itulah kali saya kata, tak apalah, saya guna half-life lah, senang. Sebab apa? Dia punya teori dia macam ni. Bila berlaku percambahan bakteria usus besar, let's say saya lukis colour sikit lah. Ni. So bila berlaku percambahan bakteria usus besar, itu SIBO, saya lukis colour colour macam tu, SIBO kan. Okey. Lepas tu saya lukis di kecil sikit. Okey. Bakteria usus besar ni, dia nak environment dia tu separa alkaline. Ingatlah, bakteria usus besar dia prefer separa alkaline punya environment untuk dia hidup. So dia akan keluar keremesan dekat dia punya, kita punya usus kecil tu kalau dah berlaku SIBO. SIBO ni bermaksud small intestinal bacterial overgrowth. Berlakunya percambahan bakteria usus besar pada usus kecil. So dia akan mengeluarkan dia punya solution ni, alkaline solution, untuk bagi dia orang ni boleh bercambah. Tetapi untuk bakteria usus kecil ni, kali hijau ni, dia perlukan asid separa asid punya environment untuk dia hidup. Okay, so dia berlawanan dekat sini ya. Kita introduce fiber spesifik untuk jenis bakteria usus kecil kita ni mencambah biak supaya dia boleh create banyak lagi bakteria usus kecil dekat kawasan ni dan create environment separa acidic.
environment separuh acidic supaya bakteri usus besar ni tak boleh hidup. Itu yang kita introduce half-life tu. Okay. Lepas tu orang akan tanya, sebab apa tak introduce probiotik? Okay, probiotik kan bakteri usus besi, usus kecil, macam lactobacillus apa semua tu kan. Lagi bagus lah kan sepatutnya. Perlu ingat benda ni. So, sebab tu benda ni dia perlukan mastery tau. Dia tak boleh apa. Okay, sebab ni dia perlukan mastery. Contoh, let's say orang tu ada masalah leaky gut. Okay, orang tu ada masalah leaky gut. So, let's say kat sini penghasilan diamine oxidase dia kita tahu bila orang tu ada masalah leaky gut, maksud berlaku radang pada dinding usus, penghasilan diamine oxidase dia tu kurang. Ya Allah, tak nak. Penghasilan diamine oxidase tu kuranglah diamine oxidase, kurang. So histamin ni banyak. Histamin ni kita kata kalau biru, histamin ni banyak. Okay. So let's say kita introduce bakteria usus kecil dan jumlah yang banyak sekaligus waktu keadaan macam ni nah. Bakteria usus kecil kita buat color orange. Oh banyak datang. Oh banyak. Apa akan jadi dalam situasi ni? Dia akan jadi bloated teruk. Dia akan jadi cerit. Sebab apa? Sebab bakteria usus kecil, antara sifat dia boleh metabolize histamin. Bila dia boleh metabolize histamin, dia akan produce gas. So, orang tu akan jadi kembung yang sangat teruk. Bila kembung yang teruk, automatik dia akan nak trigger cirit sekali nah. Sebab tu kita tak ambil probiotik pada peringkat permulaan. Saya rasa semua orang dah pernah rasa dah benda ni. Waktu dia doktor bagi ubat-ubat, dia kata ambil probiotik ni sekali, bantu untuk tambah bakteria usus yang baik. Confirm cirit. Sebab tu kita ambil R5 Plus dulu. Kita bagi apa yang ada dekat usus kecil ni, kita steady dulu. Rawat dulu dinding usus tu, kurangkan masalah histamin, kurangkan masalah radang perut, dinding perut tu, kurangkan masalah leaky gut, baru kurang masalah penghasilan histamin. Dan bila dah okey banyak, baru kita introduce untuk probiotik. Baru dia work benda ni. Dia tak boleh introduce awal. Confirm teruk jadinya nah. Okay. Stress management techniques. Okay. Antara orang kata, adakah boleh kita kontrol masalah anxiety ni? Kita boleh berfikiran positif, benda ni akan selesai. Tak. Benda ni tak boleh dikontrol dengan fikiran positif sebab kita tengah lawan dengan diri kita. Diri kita, dia tak bercakap dengan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa India ataupun apa-apa sahaja bahasa yang boleh disebut menggunakan lidah ni. Tak. Tubuh badan dia bercakap dengan bahasa hormon. Hormon So bahasa hormon ni dia ikut apa tubuh badan tu sendiri perceive sebagai danger. Sebagai contoh, pergi kedai. Pergi kedai ni untuk orang yang sihat dia tak ada masalah langsung. Tapi untuk orang ada masalah leaky gut ni, dia berlaku radang pada hypothalamus, dia berlaku gangguan pada HPA axis, bermaksud dia akan hilang kebolehan untuk berhadapan dengan stres. Pergi kedai sahaja, sepatutnya dia trigger kortisol sedikit. Tapi akibat tak boleh trigger kortisol dan keadaan macam tu, kita tahu tubuh badan akan trigger adrenaline. Adrenaline akan trigger secondary histamine release. Itu yang buat, ni abang pergi kedai sat ni. Bukan. Dia cakap kat orang lain ni, bukan silap. Dia cakap kat suami dia, pergi kedai sat. Lepas tu dia pergi kedai, dia bukan dengar tu sahaja, dia boleh trigger sampai jadi panik. Padahal kena suruh pergi kedai je pun. Ataupun pergi dekat tempat orang ramai. Tempat orang ramai ni, orang biasa dia tak rasa apa pun. Dia rasa orang ramai, okey. Tapi kalau untuk orang ada masalah ni, hilang kebolehan untuk berhadapan dengan stres, dia pergi dekat situ, lutut jadi lembek. Dia akan trigger anxiety, dia boleh trigger panik. Tempat orang ramai je pun. Ataupun yang ada mild sedikit masalah ni, ada mild. Kalau mild saja dia akan trigger macam masalah white coat syndrome. White coat syndrome ni bermaksud bila dia jumpa orang-orang, white coat syndrome ni bermaksud
Bukan doktor saja tau. Orang-orang yang ada authority ke atas dia. Contoh macam jumpa polis, jumpa JPJ. Walaupun semua dokumen lengkap, kereta, road tax, bayar, lesen ada semua, dia akan trigger panic attack. Benda macam tu saya boleh trigger panic untuk dia. So, kita takkan menang untuk bila dia berlawan dengan bahasa hormon. Benda ni takkan boleh kontrol. Ni untuk semua orang faham tau. So, lagi kalau especially macam family member kata, ni buat teruk dia tak ada apa pun kan. Buat teruk. Tak, benda ni reality untuk orang tu. Tapi kalau orang yang sihat ni, dia memang takkan faham bab ni. So, sebab tu kita kena ada group untuk kita berkongsi masalah ni nah. Okay. So, macam mana nak selesaikan masalah ni? Apa-apa pun kita tahu. Kalau masalah hormon ni, dia kena ada gangguan kepada kita punya HPA axis. HPA axis tu apa dia? Sat Google sat tengok. Kat sini insya-Allah ada gambar untuk explain. Dia stress response system. Okay, so kita tengok pada hypothalamus, dia buat keluar CRH, lepas tu dia ke pituitary gland akan menghasilkan ACTH, STH, adrenal gland kita akan menghasilkan kortisol. Lepas tu dia pusing balik benda tu kepada kita punya kepala otak balik, dia pusing balik. So, bila kita berlakunya masalah radang pada hypothalamus, automatik segala benda ni dia akan terganggu. Kita akan mengalami masalah untuk penghasilan kortisol. Bila berlaku masalah penghasilan kortisol, kita akan jadi kita akan hasilkan adrenalin. Adrenalin akan trigger secondary histamine release dan itu yang akan buat trigger simptom kita lebih menjadi. So, leceh. Okay. So, berbalik pada topik kita kali ini. Hormon HPA axis terganggu. Macam mana HPA axis tu nak terganggu? Kalau kita ada gangguan pada hypothalamus. Hypothalamus ni terganggu sebab apa? Sebab masalah histamine intolerance. Ni saya cerita habis basic ni. Basic. Peganglah benda ni supaya kita boleh jawab banyak soalan nanti. Histamine intolerance terganggu akibat histamine intolerance berlaku sebab kita ada masalah padang pada kurang diamine oxidase DAO. Kurang enzim diamine oxidase. Sebab apa kurang diamine oxidase? Sebab kita ada berlakunya masalah radang pada usus ataupun dipanggil sebagai leaky gut. Sebab apa kita ada masalah leaky gut? Kita tengok, check balik 3 stres kita. Emosi, fizikal, dengan kita punya emosi, fizikal dengan apa lagi? Makanan, ubatan. Check 3 benda ni lah. So, itu akan menyebabkan masalah gangguan pada kita punya mental. So, masalah mental ni, kalau nak selesaikan, follow balik dia punya breadcrumb ni. Dekat daripada mana, sebab apa, slow kita ikut balik sampai kepada punca. Kita selesaikan punca dia, automatik semua benda tu kita akan selesai balik. Okay. So, untuk manage stress kalau stress management ni, teknik ni tak ada sangat lah nak kata pun. Sebab saya kata kalau kita berjaya selesaikan masalah digestion kita, automatik semua stress kita boleh handle lah. Okay, nutritional supplements, R5+, lepas tu practice MBB, Happy D tu penting, Happy D, Real B, lepas tu kita start mula workout dengan microbal, dengan Real C tu untuk kita punya fasa maintenance. So kita sampai dah dekat conclusion. Okay, sekejap. Saya tengok soalan untuk apa Cik Wan, Zuan Haris. Salam Tuan Zuan, ni ada ulangan kan? Ada. Dia sebab kita dah letak kat Facebook ni, dia tak hilang pergi mana dah lah. Sebab malas dah saya buat kat TikTok. Sebab TikTok lagi file korap lah, apa semua segala macam-macam. Okay, so conclusion dia, usus yang sihat ni memang core kepada kita punya kesihatan. Kalau usus karut, usus jadi benda bukan-bukan akibat selalunya perbuatan kita sendiri pun. Akibat makan benda pelik-pelik, tak jaga kita punya fizikal, tak jaga kita punya mental, okay. Benda ni akan trigger lah
Okay, so itu saja. Kalau ada soalan, silakan tanya soalan lah. Habislah untuk sesi kali ni. So kita tengok soalan Sat. Kelagaan sementara tu ada selain Hafai, tapi untuk sustain effect macam Hafai ni tak ada. Betul. Kelagaan sementara contoh macam makan pantoprazole. Pantoprazole ni sifat dia untuk nak inhibit. Ingat proton pump inhibitor. Untuk inhibit proton pump tu sendiri, dia memerlukan satu benda untuk block kita punya penghasilan histamin. Sebab tu kita akan rasa lega untuk sementara waktu. Okay. Dulu sebelum proton pump inhibitor ni bagi pada tahun sebelum 2000, pada tahun 2019 waktu tu orang dah guna lagi kot. Orang panggil H2 blocker, ranitidine, Histac. Waktu tu orang dah guna. Tapi selepas ada paper mengatakan berlakunya masalah kanser, lepas orang ambil ubat ni, mereka tak bagi dah ambil. Mereka start fokus pada PPI. Lepas tu ada baru sekali dipanggil PCAB, Potassium Competitive Acid Blocker. Ni teknologi pada Jepun lah, canggih punya. Tapi benda yang sama juga, cuma pattern tu dia berlainan. Fungsi dia sama, cuma cara dia nak berfungsi tu berlainan sedikit. Itu saja. Okey, Tuan Azan, jika emosi tak okey, makan dan jaga boleh sembuh. InsyaAllah akan boleh. Bagi masa saja. Dia akan okey. Tapi makan tu kena hantar pada dietitian lah untuk pastikan betul tak betul makan tu. Saya ikut makan ke laut. Itu yang problem. Tapi kalau hantar kat dietitian kata okey saja, dan kita bagi masa. Dia akan okey. Pasti dia akan okey. Okey, untuk Syarizam Omar mengenai kencing kotor. Tadi saya dah jawab dah untuk mengenai ini. Dia bukan sebab alfa tau. Dia untuk masalah kencing kotor ni, cuba kita tengok Okey. Okey, kita tengok ni daripada paper daripada Washington University School of Medicine. Okay, recurrent UTI linked to gut microbiome chronic inflammation. Bermaksud apa? Jangkitan saluran kencing yang berulang kali dikaitkan dengan ketidakseimbangan bakteria usus dan radang secara kronik. So dia kata kat sini, kalau kita tengok sekali. Mana kat tempat-tempat penting Okey. We think that women in the control group were able to clear the bacteria from their bladder before they cause disease. And women with recurrent UTI were not because of distinct immune response to bacterial invasion of the bladder potentially mediated by the gut microbiome. Okay, kita tengok petikan ni. We think that women in the control group yang mana satu? Control group control group yang sihat. Okay. We think that women in the control group were able to clear the bacteria from their bladders before they cause disease. And women with recurrent UTI ni maksud urinary tract infection disease lah, were not because of a distinct immune response to bacterial invasion of the bladder potentially mediated by the gut microbiome. Bermaksud dia punya immune response kepada serangan bakteria ataupun jangkitan bakteria pada dirinya bladder pundi kencing ni berbeza dengan orang yang sihat. Bermaksud untuk immune response pada orang yang sihat ni, dia lebih better daripada orang yang acap kali berlaku jangkitan pundi kencing ni. Terutama yang kerap mengambil antibiotik untuk menyelesaikan masalah ni. Kalau ambil antibiotik selalu untuk nak selesaikan masalah kencing kotor ni akan berulang. Baca kita tengok ni. One study clearly demonstrates that antibiotics do not prevent future infection or clear UTI causing strains from the gut, and they may even make recurrence more likely by keeping the microbiome in a disrupted state. Okay, Wolby ni orang yang buat paper ni lah. So dia kata dekat sini ada kajian demonstrate yang penggunaan antibiotik untuk menghalang daripada future berlaku pada masa depan
tak berlaku masalah UTI, ini tak berkesan. Dan kesan sebaliknya akan menyebabkan masalah kencing kotor ni akan kerap lagi berlaku. So, kalau untuk orang yang masalah kencing kotor ni, saya akan ambil tindakan macam ni. Saya kata ambil dulu ural tu ataupun cranberry juice ni boleh digunakan dalam konteks ni, boleh digunakan selama dalam 4 ke 5 hari dulu. Kita tengok benda tu clear tak? Rasa hilang tak? Rasa nak kencing pedih pun rasa hilang. Kalau hilang, baru kita ambil. Kalau tak hilang, baru kita ambil antibiotik. Dalam masa 5 ke 6 hari. Mula-mula 5 ke 6 hari dulu kita try makan oral. Oral, antibiotik apa semua ni. Saya punya ni nak habis lah. Tak boleh lah. Mana saya punya video? Okey, okey, bateri dah habis dah untuk saya punya laptop, saya kena charge. So, untuk orang yang masalah kencing kotor, saya recap balik. Guna oral ataupun cranberry juice boleh digunakan ataupun combination ni ada jual dekat farmasi. Ambil dulu selama 5 hari. Kalau rasa kencing tak lawas tu, pedih tu, sakit pinggang tu masih ada dalam tempoh 5 hari ni, tak berkurang sedikit pun, then baru kita ambil antibiotik. Tapi kita kena faham ambil antibiotik ni dia terbalik jugalah perut noh. Itu yang leceh dia. Okey, macam mana mata kabur untuk aminomis? Okey, aminomis. Macam mana mata kabur kaitan dengan histamin ni? Kadang okey, kadang tak. Dia kalau berlakunya mata kabur dia sekali silau. Saya kena ingat balik. Dia yang kontrol kita punya mata ni dipanggil sebagai occipital nerve. Occipital nerve ni terletak bahagian belakang kepala kita. Kalau dia inflame ni maksud berlaku radang disebabkan oleh masalah histamine intolerance, kita trigger penghasilan histamin banyak, automatik mata tu akan jadi kabur, terutama belah kanan. Dia akan jadi kabur dan silau. So, cara penyelesaian yang agak cepat, kita minum air, urut bagi sendawa sampai nafas lawas, dan benda tu akan hilang slow sampai mata tu jadi cerah balik . Okey, untuk Puan Bencin, bila angin dah banyak sangat dan tak dapat rilis dengan baik, adakah sesuai untuk ambil Gaviscon atau omeprazole? Dia bukan ambil Gaviscon atau omeprazole, dia ambil Semiticon. Semiticon sahaja dah cukup. Untuk beberapa hari tu. Kena tengok juga kod dia trigger dengan apa rasa dekat nak period pun nak jadi juga. Okey. So itu sahaja itu sahaja. Kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Saya tapi bateri saya pun dah habis. Okey, saya minta maaf, saya kena habiskan dekat sini . Okey, baik. Saya terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Esok insya-Allah kita akan ada lagi kelas. Tok, tolong jelaskan secara ringkas kaitan vaksin COVID dengan masalah JJA. Tuan Razman, kita nak ringkaskan. Ringkas . Okey, dia macam ni . Bila kita untuk yang cucuk-cucuk ni, untuk cucuk-cucuk core ni kan, dia tak boleh sebut. Untuk cucuk-cucuk core ni, cara dia menyebabkan JJA macam ni lah. Tubuh badan tu sendiri, bila proses untuk nak menghasilkan antibody terhadap virus core tu sendiri, dia kena sel tubuh badan tu sendiri yang hasilkan. Bila sel tubuh badan tu sendiri hasilkan, benda tu dia secara dalam tempoh jangka masa panjang, kita sentiasa hasilkan virus tu, kita sentiasa kena combat dengan benda tu. Problem dia, kalau orang tu kekurangan vitamin D, itu saya core dia. Kalau kekurangan vitamin D, kita tak boleh modulate immune response kita terhadap ke arah anti-inflammatory. Dia akan jadi ke arah pro-inflammatory. Kita akan bawa keluar cytokine,
kita akan bawa keluar interleukin 1, interleukin 6, kita akan bawa keluar tumor necrotic factor, benda-benda yang menyebabkan dia akan bawa keluar banyak leukotrienes, banyak prostaglandin yang menyebabkan keranangan keseluruhan tubuh badan. Tetapi kalau orang tu ada sufficient vitamin D dan tubuh badan dia akan memodulate ke arah anti-inflammatory, which is tak ada masalah, dia hidup survive okey sajalah. Tapi kalau untuk orang tu kurang vitamin D, ambil tu boleh meninggal. Itu sahaja bab ni. Okey, untuk Tuan Zali Osman, kalau tidur terkejut-terkejut, senang saja. Selalunya tidur dalam keadaan lapar. Satu lagi, lapar dia masuk kurang gula aja, bukan susah pun, kurang gula aja. Satu lagi tidur dalam keadaan perut berangin. So, tips dia adalah makan bagi kenyang dulu. Lepas sebelum tidur, urut bagi senawa sampai nafas rasa lawas dan tidurlah, tak adalah masalah terkejut-terkejut ni. Tapi kalau bulan puasa ni, ada juga walaupun kenyang, kurang minum air. Pastikan minum air tu cukup nah. Air gula tu kita minum selepas kita buka puasa. Kita tutup dengan air manis. InsyaAllah akan tak ada masalah tidur terkejut. Itu sahaja. Okey, baik. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak lah join. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok kita ada dengan Dr. Ab pula nah.